Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati, Imam Masjid, kemudian para jemputan, rakan-rakan sekalian daripada sekolah menengah, sekolah MRSM, kemudian segelintir sahabat saya di belakang tu, terima kasih kerana sudi hadir. Ayahanda saya depan ni baju pink, terima kasih juga kerana sudi hadir. Dan juga semua muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama di dalam rumah Allah yang serba indah ini, di dalam sebuah majlis ilmu yang mana kita sedang dinaungi oleh ribuan para malaikat yang mendoakan kesejahteraan kita, insya-Allah. Jadi kita amat beruntung kerana kita adalah insan-insan yang terpilih, ya, daripada insan-insan yang lain yang di luar sana, yang mana Allah pilih kita untuk kita berada di sini pada malam ini, alhamdulillah. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya tentang hijrah, yang mana saya akan hurai sedikit daripada nasyid yang adik-adik kita buat tadi. Asantum adik, Allah hebat nasyid tu. Tadi kau ingat senang, saya dulu tadi kau ketak lutut lah. Saya yang berani main sejak tingkatan 2 baru boleh berani main ke depan. Kalau tidak, tak ada harap nak main. Cuma tanya saya ucapkan kepada adik-adik tadi yang berani, walaupun dalam usia yang sangat-sangat muda, sudah berani datang ke hadapan untuk nasyid, alhamdulillah. 1, 2, 3, Allah comel suara. Jadi insya-Allah saya akan huraikan sedikit tentang hijrah itu pengorbanan, perjuangan dan juga persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum biayatimillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa pada masa yang lalu dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, sambil kami berfirman, hendaklah engkau mengeluarkan kaummu dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seseorang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur. Alhamdulillah, kita telah pun berada dalam tahun baru hijrah, yang mana mulai saat ini marilah sama-sama kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Kalau sebelum ni tak baik, kita berhijrah ke arah yang baik. Kalau sebelum ni Allah nak semayang tu sejam, tahu nak boleh bangun daripada tempat tidur tambah semayang subuh. Dia nak bangun, dia mengeliat dengan bantal busuk, dia nak buang tak boleh, dengan selimut seluruh badan. Kat sejam nak bangun. Azan pukul berapa subuh? Pukul 5.50, 6.30 baru boleh semayang subuh. Dia melihat lah, duduk ginyih mata. Bangun-bangun tu buka WhatsApp dulu, buka WeChat sah, kan, kau ada orang chat, tak tengok tidak. Daripada kita malas semayang, tuan-tuan dan perempuan, daripada malas tutup aurat, fashion baru sekarang, tudung pakai, Allah comel tengok. Main tang baju ketat, seluar ketat, kita tengok pun kentut-kentut, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan. Ya, atas dah elok, mai ke tengah ke bawah ni jadi ketat semua. Pasal apa tu? Fashion. Fashion lah hampa. Kalau pakai tudung, pakailah elok, bagi jarang sikit. Yang laki-laki tengok ni pun tak ni sangat. Ni tidak ada tengok, kalau dapat kat aku ni mampus perempuan ni. Tapi bukan kat sini lah, MRSM Somalia. Sini baik semua ni.
InsyaAllah. Daripada tak baik berhijrah kepada yang baik. Tadi kira baiklah pakai tudung, pakai baju tapi ketat, seluar ketat. Daripada baik kita berhijrah kepada yang terbaik. Semayang di awal waktu. Kita kadang-kadang tuan-tuan sibuk dengan urusan dunia. Jaga anak, pergi kerja. Saya ucap tahniah kepada ayah-ayah, ibu-ibu, kerana sanggup berkorban untuk mencari rezeki untuk kami anak-anak. Terima kasih saya ucapkan. Tapi jangan sampai kita alpa kepada tanggungjawab kita yang utama, kita dengan Allah. Kalau kita bekerja, kita hubungan kita dengan Allah jauh, macam mana kita nak dapat barakah dalam rezeki kita? Kita nak jamu anak-anak, nak jamu isteri, isteri-isteri, isteri-isteri seorang tak cukup, 4. Apa isteri jaga nasi suami. Dia umur 40 ke atas dia mula. Kan. Pandailah dia. Kita kaji lo. Betul. Dia orang lelaki ni, dia umur 40 ke atas dia buat. Dia mula mai. Dia tengok anjir cantik perempuan tu anjir. Kalau jadi madu mau. Abang nak makan madu ya? Bagi makan di sini nak. Daripada yang terbaik kita berhijrah kepada yang terbaik. Tutup aurat dengan sempurna, semayang di awal waktu. Sebelum ni semayang, alhamdulillah jaga semayang. Tapi adakah semayang kita khusyuk? Adakah kita dengan Allah ni betul-betul 100% kita dengan Allah? Ataupun nak semayang tadi duk ingat di rumah, ingat kasut kat luar, kasut aku baru beli tadi. Orang ambil nayo, tinggal sebelah. Ada satu kes orang curi kasut, dia kan curi dua-dua, dia curi sebelah. Dia sebelah, dia ambil sebelah lagi dia tinggal. Kalau tu berbaliklah pakai kasut belah kanan, belah kiri tak ada kasut. Ya Syekh, kasut belah kiri ni hilang. Tak ada. Perempuan dia dah ingat, handbag tu aku kat belakang tu. Ada baru-baru ni ada ustaz saya WhatsApp video. Orang tengah semayang di para jemaah perempuan. Time sujud kan. Waktu dengar imam waktu tengah duduk semayang tu, dia duduk keliting kat belakang, pimai kat belakang. Time perempuan sujud, beg duduk tepi ni, tepi dinding tu. Dia kan perasan CCTV duduk usah dia dari tadi. Dia usah dia. Dia tak tahu. Nak kata cerdik tak cerdik. Nak kata bangang pun cerdik juga. Nak curi, dia kan perasan ada CCTV. Dia usah nampak CCTV usah. Jaga-jaga nak mencuri. Tu CCTV lagi. Kadang-kadang kita ni tak tahu CCTV kan. Jadi saya syorkanlah pihak masjid banyak lagi CCTV. Kau dapat imam tu bubuh betul-betul tuju kat imam. Imam semayang orang tengok muka aku. Tengok dia semayang ni pergi curi. Allah Akbar tuan-tuan. Dalam masjid curi. Apa nak jadi dengan kita tuan-tuan? Umat akhir zaman. Perkara yang tak pernah berlaku tiba-tiba berlaku dalam zaman kita. Zaman dulu bunuh anak perempuan. Tapi lah kita lelaki perempuan lantak habis. Kat Langkawi tuan-tuan jangan ingat, tak ada kes pembuangan bayi, tak ada kes pembunuhan. Sebab kita kes-kes dalam Langkawi ni dia kurang diperbesarkan. Dia hanya orang tertentu sahaja. Tuan-tuan ingat baru-baru ni ada kes pembuangan bayi dekat mana? Ulu Melaka tak silap. Kes pembuangan bayi kat Langkawi. Jadi saya mohonlah yang ada di sini pada malam ini, yang ada kat luar yang dengar suara saya, marilah sama-sama kita berhijrah mulai saat ini. Tuan-tuan, kita nak tunggu sampai bila kita nak berhijrah? Adakah kita nak tunggu sampai nyawa dihalkum baru kita nak kata okay. Hello. Adakah kita nak tunggu nyawa sedap sikit suara? Adakah kita nak tunggu nyawa dihalkum baru kita nak kata aku beriman padamu ya Allah? Adakah sampai nyawa dihalkum baru kita nak sembahyang? Adakah nyawa dihalkum baru kita nak tutup aurat?
Adakah sampai nyawa di halkom baru kita nak pulangkan barang yang kita ambil daripada seseorang? Adakah sampai nyawa di halkom baru kita nak mohon maaf kepada orang yang pernah kita buat salah? Tentu baru kita sedar, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita dah nampak ke mana kita akan pergi selepas itu. Sekarang kita tak tahu. Kita tak tahu sama ada kita buat itu adakah memberikan kita pahala ataupun dosa. Tetapi apabila nyawa di saat-saat akhir hayat kita baru Allah tayangkan, inilah tempat kau. Tuan-tuan, tuan perempuan, hadirin hadirat sekalian, kita akan lihat seterusnya tentang matlamat hijrah para Nabi dahulu. Apakah matlamat ataupun objektif yang utama para Nabi-Nabi dahulu berhijrah? Yang pertama, untuk menyeru manusia mentauhidkan Allah. Ini adalah objektif yang paling utama sekali. Kerana zaman dahulu mereka kan tauhidkan Allah, mereka sembah berhala. Mereka buat ukir patung, mereka sembah patung mereka ukir tu. Teruk ungguh. Mereka ingat patung tu boleh bagi pemakan. Kadang-kadang pitok buah limau, pitok bunga, mama esok hilang awak, orang curi. Mereka dia ingat Tuhan mereka makan, rupa-rupanya lepas-lepas letak pencuri ambil buah limau. Objektif yang pertama sekali adalah untuk mentauhidkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman dulu mereka tak kenal Allah, mereka kenal Tuhan mereka sahaja. Mereka sembah batu, sembah matahari, sembah pokok. Yang kedua, objektif yang kedua, bagi mempertahankan keimanan pengikut daripada diganggu. Apabila dah para Nabi berjaya dalam seruan dakwah mereka, ada pengikut-pengikutnya, maka mereka akan berhijrah. Para Nabi dan pengikutnya ini akan berhijrah ke tempat lain. Sebab apa? Sebab bahasa dahulu kalau orang masuk Islam, orang kafir ni sangat-sangat anti kepada orang Islam. Sebab itu mereka berhijrah untuk menjamin keselamatan mereka dan juga dapat mengembangkan lagi syiar Islam. Yang ketiga, membuka penempatan baru untuk kebaikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas mereka berhijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain, di tempat yang baru mereka akan buka penempatan yang baru untuk mereka akan meluaskan lagi seruan dakwah mereka dengan aman dan damai. Tuan-tuan dan perempuan, hadirin hadirat, zaman sekarang ni kalau orang kita dengar, kita katakan sebagai dalam bidang dakwah. Bidang dakwah ini satu bidang yang perlu menanggung risiko. Perlu menanggung risiko. Baru-baru ni selepas saya buat nadwah kepimpinan tu, masa majlis penutup saya buat tazkirah penutup. Masa balik itu ada daripada peserta daripada negeri mana saya tak ingat. Kalau saya ingat pun saya takkan bagi tahu. Saya duduk di sini, dia duduk di sini, dia dengan kelompok kumpulan dia lah. Dia kata tengok tu, dia buat hebat dia. Dia ingat kita ni tak berani cakap. Nasib baik orang tak panggil aku. Kalau orang panggil aku hebat cakap, hebat pada dia. Lepas tu saya berkata kawan-kawan saya yang kami negeri Kedah ni, apa nama, ana tak minta orang panggil ana bagi tazkirah penutup tadi. Tipu yang panggil ana, tapi duk dengar suara-suara sumbang duk kata kat ana ni geram Kata kawan-kawan dia kata, sabar Syawal, sabar. Tipu dengki je tu, dengki je. Ya dia kata cakap kat belakang pandai. Orang kita dia cakap kat belakang, dia tak wani mah depan. Dia mah depan tu saya dia ketak lutut. Tu sebab masalah fitnah memfitnah semakin berleluasa. Sebab orang kita pandai kata belakang. Han tengok beda. Dia kan sedang dia gemuk, dia pakai baju ketat tu. Tak sedang dia ingat dia cantik je pakai baju ketat, baju kebaya dia. Bila kata kat dia beda. Saya kan nak kata lah beda, tapi terpaksa kata juga. Sebab suami saya dah tengok bedah ni pelik sangat. Saya pun heran kat suami saya, dah tengok apa yang hebat sangat kat bedah ni. Bedah buanglah baju ketat tu. Bedah bukannya slim macam saya, tak apalah juga. Jagalah aurat.
Kadang nak kebah bini aku pun habaq, siap jangan duk buat macam ni mengarut. Kita duk kata kat belakang, pi cakap depan-depan. Kalau tak puas hati cakap elok, jangan duk pi marah kawan. Kadang-kadang kita tak puas hati dalam kelas. Macam saya, depa panggil saya JK. Tahu apa dia JK? Gila kuasa. Hang semua nak syawal. Hang lah pengurusi Ustaz Zumba. Hang lah pengurusi PRS, ketua kelas. Hang JK lah. Kata depan saya. Saya kata, dok lo ni hang pun tak puas hati tak mana. Beritahu aku. Aku boleh tak jawatan sekarang juga. Kami kan tak puas hati. Kami asal nak jadi, hang semua jadi. Sebab apa aku dengan cikgu ni macam ni tau. Macam ni aku dengan cikgu. Hampa dengan cikgu macam mana? Tak apa. Ngasih je lah. Pi. Tegak dengan berhikmah lah. Jangan duk pi marah kat dia. Cakap kalau tak puas hati cakap elok. Minah. Aku ada satu perkara nak beritahu kat hang ni. Lama dah aku tak puas hati ni. Kalau aku cakap dengan marah dengan Minah nah. Minah dia berkata tak apalah Lela. Apa dia? Minah, hang duk kacau boyfriend ku lah. Aku tak maulah kalau hang duk rapat sangat dengan boyfriend ku, jealous. Cakap elok jangan nak bimbang. Hang ni polah Lela duk main dengan boyfriend ku. Jom lawan, ambil. Lawan tarik rambut. Perempuan kalau gaduh tarik rambut ada apa? Lelaki tak tahu kalau gaduh tarik apa? Tarik telinga. Dan tuan-tuan dan perempuan, hadirin hadirat sekalian, itulah 3 hikmah penghijrahan Nabi-Nabi pada masa dahulu. Kita lihat hijrah setiap Nabi. Nabi Ibrahim berhijrah meninggalkan tanah kelahirannya kerana enggan tunduk kepada Raja Namrud yang menolak agama Tauhid. Ini penghijrahan pada Nabi dahulu. Nabi Ibrahim dia bawa isterinya Siti Hajar dan putranya. Siapa dia putera Nabi Ibrahim? Ismail menuju ke sebuah lembah kering kontang untuk membuka penempatan baru iaitu Makkah. Nabi Musa pula berhijrah meninggalkan Mesir menuju ke Syam bersama pengikut setia bagi mengelak kekejaman yang dilakukan oleh Firaun. Nabi Musa pula berhijrah meninggalkan Nabi Nuh menaiki kapal ketika banjir besar, membawa pengikut-pengikutnya yang menyelamatkan sejumlah pengikutnya daripada banjir. Terus diejek dan diganggu penduduk yang menolak seruan tauhid. Jadi ini ada antara contoh ataupun kita katakan kita lihat playback penghijrahan Nabi-Nabi dahulu yang menyelamatkan pengikutnya daripada kaum ataupun orang yang tak mahu menerima seruan dakwah. Baiklah, kita dah sebut hijrah. Kita perlu menghayati roh hijrah itu sendiri. Roh hijrah ni sekarang tak faham. Perubahan daripada sesuatu yang tak berapa baik kepada yang lebih baik, ataupun kita panggil transforms. Kita transform diri kita ni daripada kurang baik kepada yang lebih baik. Macam transformer lah. Korang tengok transformer. Daripada kereta dia bertukar menjadi Bumblebee. Daripada lori dia bertukar menjadi apa nama? Optimus Prime. Bertukar. Transform ni maksudnya bertukar. Kita tukar diri kita daripada yang kurang baik kepada yang terbaik. Baiklah, seterusnya saya tanya Imam Ustaz, Imam lama mana sejam? Boleh sejam? Lama sejam. Lengah jubah nak duduk lama-lama. Kebah. Baik, insya-Allah saya akan percepatkan sedikit. Okey, yang seterusnya, umat Islam mestilah memahatkan sesuatu kebanggaan dalam jiwa masing-masing bahawa Islam agama paling hebat. Masalah sekarang ialah orang Islam kita dia tak mahu terima Islam dengan sebenarnya. Orang Islam kita sekarang ni dia tak mahu nak kata Islam tu hebat. Dia kata Islam ini ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Adakah Islam melarang kita menggunakan telefon? Tak.
Kita yang menyalahgunakan. Main handphone ni hampa tak sedar diri. Dia punya nombor kat handphone tu kan, handphone Nokia 3 sekupang lah. Ada nombor kan, hilang nombor kerja duk mesej. Yang kalau handphone touchscreen dia berlubang handphone boleh kat dia. Dia mesej, dia WhatsApp, dia WeChat, dia Instagram lah apa benda. Tak salah nak handphone lah. Handphone ni memudahkan urusan kita. Bini duk di London, kita duk Langkawi. Senang nak call, hello you kat mana? I kat London. Dia orang Melayu cakap Inggeris, dia pelik sikit, London. Nak merapatkan silaturahim. Teknologi juga boleh menjauhkan silaturahim, boleh memecah belahkan kita. Duk maki orang dalam Facebook. Aku tak puas hati ya Kak Ahmad tu. Dalam Facebook ni. Tak puas hati ya Kak Ahmad tu. Aku nak dia pun nak. Aku tak mau dia pun tak mau. Belik aku. Kata duk fitnah orang. Kita gunalah teknologi dengan baik. Islam tak larang lah. Kita guna handphone ke, iPad ke, iPod ke, apa benda, guna. Jangan sampai ia melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat dia. Nak ber-Facebook, nak ber-WeChat dan sebagainya, syarat je jangan sampai kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ni saja kami dah sembang dalam kelas. Cikgu tak masuk masa tu. Syawal je kita bahas sekali yang kelas. Apa dia nak bahas tajuk apa? Wajar tak pelajar bawa handphone ke sekolah? Dia pun ajar bahas tajuk tu. Wajar tak pelajar bawa handphone ke sekolah? Saya pun pikat 2-3 kali kok. Kata saya kalau hampa setuju tak kalau kita boleh bawa handphone ke sekolah? Of course setuju lah. Siapa tak mau bawa handphone masuk sekolah? Baik, kalau diizinkan kalau diberikan kebenaran pelajar boleh bawa handphone ke sekolah mulai esok, syarat ya handphone 3 sekupang. Boleh bawa? Handphone 3 sekupang boleh bawa apa? Boleh rakam tak? Tak boleh. Tengah ramak dia? Tak boleh. WeChat pun tak boleh, WhatsApp tak boleh, Facebook tak boleh. Bawa mesej lah. Tapi kita kena fikir keburukan dia. Adakah kebaikan dia tu lebih banyak pada keburukan ataupun keburukan lebih banyak daripada kebaikan? Kalau buruk lebih banyak pada baik, tak payah. Cikgu dah mengajar di bawah meja. Faham cikgu? Kawan duduk sebelah kelas lah. Mesej WhatsApp. You subjek apa sekarang? Cikgu mengajar depan, dia di bawah meja. Dia dengan cikgu dia, cikgu handphone dia. Kita kena fikir keburukan dia pula, ya? Masalah kerapuhan akhlak, kerapuhan akidah, kerosakan akhlak. Saya nak sentuh pasal remaja sahaja, sebab saya remaja. Kita sekarang remaja berada pada tahap yang sangat kritikal. Kita sekarang berada pada tahap yang sangat kritikal. Sebab apa? Sebab sekarang zaman yang mencabar. Zaman yang mencabar. Kita sebagai remaja ini merupakan tonggak negara. Ni, tonggak negara. Dan juga bakal suami. InsyaAllah kali yang depan ni lah. Kalau kita rosak, tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, kalau kita rosak, bayangkan apa terjadi kepada negara kita. Tak payah cakap pasal negara, kita cakap pasal Langkawi cukup. Baru-baru ni AADK tangkap 12 orang kes dadah, positif dadah, tuan-tuan. Sekolah menengah, sekolah rendah hisap rokok. Sekolah adik saya dia beritahu saya ada kawan dia hisap rokok dalam tandas sekolah rendah, tuan-tuan. Cakap mai kita bawa rokok bro. Ada kawan saya sekelas dengan saya pagi tadi, dia hisap rokok. Dia minta air dekat saya pun bagi. Dia minum-minum beluk-beluk. Saya pun nak minum. Mana hari aku isap rokok bau rokok dalam ayang tu. Allah, tuan-tuan, saya nak termuntah. Dah nak paisa tadi, geram aku. Nak pergi marah lagi, payah. Biar sengak habis. Isap rokok waktu paisa. Apa nak jadi dengan kita remaja-remaja sekalian?
bawa girlfriend kat belakang, nonggeng. Naik motor EFI lah, tapi belagak macam naik motor Ninja. Brum brum, tukang exhaust dengan auratnya. Habis sekolah, keluar pintu pagar sekolah, jauh buang tudung. Laki lah, tak in apa sangat tak out pula. Nak masuk sekolah pegang tangan, geram sungguh. Nak lintas jalan ni pegang tangan tuan-tuan. Ish, minta lori belah ya. Nak pergi sekolah ni tangan sak-sak. Yo, kereta. Kalau ada pisah aku lama pergi cantah tangan. Baik tak ada. Sakit hati tuan-tuan, sakit hati, sakit mata, sakit jiwa tengok. Bila fikir balik, ya Allah, remaja sekarang. Saya risau sebab saya seorang remaja. Sama dengan rakan-rakan sekalian. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, kalau kita nak tengok wajah negara, tengoklah remaja hari ini. Tuan-tuan boleh buat analisis masing-masing. Apa akan terjadi kepada negara kita 20 tahun lah. Tahun 2020, apa akan terjadi kepada Malaysia, khususnya Langkawi, kalaulah remaja pada hari ini terus menerus rosak akhlaknya. Kita buat analisis masing-masing. Balik ni rumah pikap. Makin teruk, semakin parah kalau kita tak ambil tindakan yang segera. Sebab itulah pada kesempatan ini saya menyeru kepada ibu bapa dan juga para ibu di belakang, para ayah di depan, khususnya para ayah sekalian. Saya bukan nak memandai, tetapi hanya untuk berkongsi. Kita sebagai bapa dan sebagai suami merupakan tonggak dalam sesebuah keluarga. Para ayah sekalian, kita adalah tonggak dalam keluarga. Tapi masalah pada hari ini ialah bila kita tanya sebab apa suka buat masalah, jawapannya adalah masalah di rumah. Ayah yang kurang ambil tahu, ibu yang kurang ambil tahu. Inilah the problem dia sekarang. Ibu bapa tak menjalankan tanggungjawab mereka dengan sempurna. Ayah-ayah sekalian, ibu-ibu sekalian, tanyalah diri masing-masing. Adakah selama ini aku menjalankan tanggungjawab aku dengan sempurna? Ayah sekalian, pernah tak kita tegur isteri kita tak pakai tudung duduk kat luar? Tak pakai tudung, pernahkah kita tegur isteri kita apabila duduk kat luar dengan bukan mahram? Adakah kita pergi tegur dia? Adakah anak apabila tak sembahyang, adakah kita pergi tegur anak tak sembahyang? Ataupun kita join sekali tak sembahyang? Kadang-kadang malu tuan-tuan. Ayah, malam ni maghrib sagi ayah jadi imam anak tadika Alhana umur 6 tahun. Ajak ayah sembahyang maghrib berjemaah. Ayah sagi jadi ayah imam mayang maghrib. Ish, ayah tak boleh Ayah tak boleh mayang. Awak ayah ada kerja kat office. Pergi mayang, nak mayang. So kita menggunakan kuasa veto kita sebagai seorang ayah. Anak 6 tahun bila kena marah, apa akan terberlaku? Tunduk kepala. Tak apalah ayah, saya pergi dulu Kadang-kadang anak ajak kita semayang, kita tak dapat tunaikan. Malulah tuan-tuan. Malu. Apabila anak ajak semayang, kita tak mampu laksanakan. Ayah, malam ni ada kuliah kat masjid, jom kita pergi. Malam ni tadi PA ayah ada call, dia kata ada mesyuarat dekat pejabat. Ayah, mesyuarat apa? Pukul 8 malam ayah. Ada YB daripada Selangor turun. Alasan macam-macam. Mak, ayah tak ada pergi kuliah je, kita pergi. Mak, malam ni off day tak boleh pergi. Tak apalah, adik pergi dengan abang. Pergi mereka. Jadi tuan-tuan, sempena ma'al hijrah ini, kita berubahlah menjadi seorang ibu bapa yang mengambil berat tentang anak-anak. Tuan-tuan dan perempuan kena sedar bahawa tuan-tuan dan perempuan merupakan guru yang pertama sekali kepada anak-anak kita.
Bermula daripada rumah inilah yang akan membentuk seorang insan. Tetapi masalah ibu bapa sekarang bila hantar anak ke sekolah, 100% dia terus bagi tanggungjawab itu kepada guru dia. Tuan-tuan cuba bayangkan seorang guru nak jaga 30 orang pelajar. Guru kelas ni dia pening. Pengetua pula lagi pening nak jaga 1000 orang pelajar. Tuan-tuan ingat senang nak bentuk 1000 orang pelajar. Seorang pelajar pun kita tak, orang kata apa, tak senang nak bentuk dia. Dan saya sekali lagi menyeru sempena Ma'al Hijrah tahun ini, kita buatlah perubahan dalam diri kita. Jadilah ibu bapa yang terbaik kepada anak-anak. Tuan-tuan, kita datang ke sini malam ini, para ayah, para ibu, kita datang malam ini ke masjid. Ada setengah tu yang tak bawa anak. Kita fikir dah anak kita sekarang buat apa di rumah. Kita sekarang majlis ilmu, sembahyang berjemaah. Tapi adakah kita fikir anak aku buat apa di rumah waktu aku tak ada? Tentu dia keluar dengan awet dia, dia keluar dengan balak dia. Malam kali orang lelaki panggil balak. Boyfriend lah tu, balak. Tak tahu lah orang kuah panggil apa, Kedawan panggil balak Adakah kita fikir anak aku sekarang buat apa di rumah waktu aku tak ada time ni? Dia buat kerja sekolah ke, dia study ke, dia keluar ke? Kita sekarang menuntut ilmu, tapi anak kita tak tahu buat apa di rumah. Jadi itu sebagai renungan kita bersama. Bukan saya nak memandai di sini, tapi sebagai perkongsian kita bersama, insya-Allah. Baiklah, baru nak masuk tajuk. Itu intro tadi. Kan? Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu perjuangan. Adik kita nyanyi tu kan? Alalah comel. Daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiap-tiap nabi yang diutuskan sebelum saya mempunyai pengikut-pengikut dan sahabat-sahabat yang terpilih dari umatnya masing-masing. Mereka itu berpegang kepada contoh nabinya dan menuruti perintah nabinya. Kemudian setelah zaman itu berlalu, mereka disambung oleh generasi yang hanya pandai berkata tetapi tidak bekerja, dan bekerja tetapi tidak menuruti pedoman nabinya. Sesiapa menentang kaum itu dengan kekerasan, mukminlah dia. Menentangnya dengan perkataan, mukmin pula. Dan menentangnya dengan hatinya, mukmin juga. Dan telah habislah iman dari orang-orang yang tidak menentang kemungkaran walaupun dengan hatinya. Jadi nak berhijrah kita memerlukan satu perjuangan yang amat besar. Tentang ibarat sekarang kita ni nak pergi berperang. Nak pergi perang ni, nak kena ada aset-aset yang penting. Bukan kena ada sniper dalaman kita. Kalau harap sniper tu tak reti guna, tak payah. Kepala peluru tu main kat dia, dia tembak, pum, ingkuk. Kalau guna shotgun pun, kalau tak reti guna, tak boleh guna. Harap pegang lah, buat action. Aku ada shotgun. Jadi nak berhijrah kita memerlukan satu perjuangan yang amat-amat besar. Rasulullah kata, tak bekerja, pandai berkata tak buat. Dia cakap tapi dia tak buat. Tu kadang-kadang saya takut jugalah. Apabila kadang-kadang orang panggil untuk buat tazkirah, kadang-kadang saya pun seria juga. Aku cakap semuanya, adakah aku buat apa yang aku cakap? Saya kadang-kadang saya terfikir, aku cakap ke orang ni, adakah aku buat? Bahaya tuan-tuan. Kita cakap tapi kita tak pernah buat. Cakap cukup pandai, nak buat tak boleh. Sangat-sangat berat kita nak buat. Bekerja tapi tak meneruti pedoman-pedoman nabinya. Kita buat kerja tapi kita tak ikut sunnah nabi. Kita tak ikut dia punya platform dia, ataupun kita katakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Contoh semayang, kita semayang. Kadang-kadang semayang ada yang tak betul lagi. Angkat takbir kadang-kadang menguak. Subuh, Allahu Akbar.
Batuk kadang-kadang. Allah wa akbar. Pakcik batuk dah. Tuan-tuan, kadang-kadang ni baca Al-Fatihah pun tak betul. Dia lorak Langkawi, dia ikut Langkawi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia ikut Langkawi, lorak Langkawi. Ar-Rahmanir Rahim. Lidah keram bukan sirih kalau budak ni. Kita buat kerja tapi kita tak ikut corak ataupun peraturan yang ditetapkan. Setengah tu kan di kampung saya semayang bila bagi salam kan, saya tak tahu ada mazhab apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan dia atas paha ni, atas paha ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cik minta duit lah. Dia pusing tangan kiri kanan. Tengah tu tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak tahu dah duduk main dengan pol dan semayang. Tak kusyuk dah aku rasa budak ni. Duduk main, pusing. Kena angkat macam tu. Sami Allahu liman hamidah. Tampak nyamuk lah. Angkatlah elok, ya Allah. Ni masalah kita. Buat kerja tapi tak ikut peraturan. Baiklah, seterusnya. Hijrah memerlukan pengorbanan. Hijrah itu pengorbanan. Kita nak hijrah, kita perlukan satu pengorbanan yang amat-amat besar. Kita perlu korbankan masa kita, perlu korbankan harta kita. Sebelum ni kita memang kedekut, bakhil punya. Bakhil pun tak kedekut macam ni, memang kedekut lah. Budak-budak tak boleh pakai duit banyak-banyak. Kan. Malah rumah, "Cengga mencik, salam kau." Dari mana? Kami daripada rumah anak-anak yatim, daripada Putrajaya pakcik. Ada apa? Rumah bagi-bagi. Kami ingin membina satu madrasah di tahfiz kami, di rumah anak yatim kami pakcik. Kata apa kena mengenang aku? Nak ambil saing ku? Tu cara dia tuan-tuan. Dah nak minta sedikit lah derma ikhlas daripada pakcik. Sak, kau ambil duit. So gede-gede masuk dalam muka peti dia. Dan peti ada password 3360. Dah. Bunyi duit siling kena tabung. 2 kupang pakcik. Ikhlas daripada pakcik. Dah. Tadi budak tu kata ikhlas ada 2 kupang. 20 sen. Tengok orang dia tak faham kupang daripada sen. Ada berapa orang Langkawi kat sini? Ada kan? Faham kan kupang? Faham kan? Langkawi lama dah kan? Nak berhijrah juga memerlukan masa. Korban masa ni, kita sekarang sedang korban masa. Alhamdulillah. Berapa ramai yang sanggup duduk kat sini dengar saya berucap. Berucap lah dah. Duduk ni monya depan ni. Tak sanggup anu duduk kat Karabu. Buah pokoknya. Ya. Saya dah cerita dekat MRSM. Ya. Jika I pergi dulu, I tunggu you di pintu syurga. Korok ha. Orang azam maghrib tak mai, tunggu pintu syurga. Ayat kadang-kadang ayat cinta tu. Tak tahu dia hafal novel agaknya orang-orang cinta ni. Agak dia hafal novel. Kita perlukan pengorbanan nak hijrah. Berapa ramai ini yang khatam Quran seminggu sekali? Ada? Saya pun tak lagi. Novel boleh khatam, novel. Saya tak cakap, saya cakap pasal remaja. Novel ni page depan dia hafal. Page depan sekali, atas tajuk dia, bawah tu adalah gambar-gambar penerbit. Lepas tu nama syarikat penerbit buku. Buka pula kata-kata penghantar. Buka pula kata-kata penerbit. Buka pula kata-kata hikmah. Hafal habis. Muka surat 1 Roman, muka surat 2 Roman. Tanya dia ni, novel ni ada berapa chapter? 20 chapter. Chapter ke-19 tajuk apa? Jawab kita apa. Kalau Al-Quran kita boleh hafal ni kan best. Kan ada satu ceramah video daripada budak Indonesia kan. Pernah dengar? Macam mana saya nak tiru pun tak reti saya ke Indonesia.
Dia kata macam mana tu? Happy lah. Kita ni kadang-kadang tengok TV dan tengok Gusti WWE Pukul 11.30, pukul 11. Apa salahnya daripada kita tengok TV Smackdown, kita pergi ambil Quran, kita baca. Nak keluar pergi kerja, ada 3 perkara yang kita tengok dah dapat pahala. Pertama, tengok Al-Quran, tuan-tuan. Tak buka tengok ya, dah dapat pahala. Kemudian yang kedua, tengok gambar Mekah. Tengok Mekah pun dapat pahala dah. Yang ketiga adalah wajah ibu bapa. Ibu bapa dah tengok dapat pahala. Tu saya dah renung ayah saya dari tadi, dapat pahala dah. Alhamdulillah. Perlukan satu pengorbanan yang amat besar kalau kita nak berhijrah. Setengah orang ni kata, saya tak bersedia lagi dah nak berhijrah. Dia tak pakai tudung kan. Nanti bila nak pakai tudung? Entahlah awak. Kita ni tak bersedia lagi lah nak berhijrah pakai hijab ni, apa benda ni. Tak selesa lah. Pakailah sebelum anda tak selesa di akhirat nanti. Saya tak lihat panas. Pakailah sebelum anda panas di akhirat nanti. Panas dunia ni tak ada apa sangat. Tak ada apa sangat. Peluh ya. Habis kurang masa baju, habis kuat tu. Kalau tidak, orang tak buat lah padang bola tak ada aircon. Tak mau peluh ni. Ada pernah jumpa stadium ada aircon? Nak? Tak ada lah. Pemain bola ni belencun Kedah main. Kedah 5-0. Tapi macam tu tak ada rezeki, tak apa. Terdepan usaha lagi insya-Allah. Tak pernah orang main bola dalam bilik aircon. Panas dunia tak ada apa, jangan risau. Dia tidur jom Allah. Kibak baju, ambil buku. Panaslah sekarang sebelum anda panas di akhirat nanti. Baiklah, kita kan nak baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tetapi sejauh mana lurus jalan kita? Kita dah doa setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Tunjuklah kami ya Allah jalan yang lurus. Tetapi sejauh mana kelurusan jalan kita tu? Adakah ada masih lagi bengkang-bengkok sikit-sikit? Ataupun memang memang straight lah jalan tu? Syabas diucapkan. Dan sampai sekarang ni kita renung balik diri kita. Ya Allah, sekarang ni aku di mana ya Allah? Aku ni dalam ranking ke berapa ya Allah? Saya bukan dalam ranking ke berapa lah aku ni. Sejak kita akhir balik, berapa kali dah kita tinggal semayang? Berapa kali dah kita mengqadhakan semayang-semayang kita tinggal? Dan setengah orang dia buat mudah. Dia tak semayang, dia kata alah qadha je lah, qadha ya. Itulah kita. Tengok bola tak boleh, kena tengok time dia tu. Kena tengok memang live punya, tak mahu tengok siaran ulangan, tak best. Semayang boleh pula buat siaran ulangan. Bola tak boleh, nak kena tengok live. Apa beza dia? Takkan masa live Kedah kena 5-0, masa tak live Kedah menang 5-1. Tak lah, sama lah. Tapi dia tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Kita dahulukan dunia, kita letak akhirat di belakang. Kita buat dunia dulu ni, akhirat ni kalau dan ku buat pergi kerja. Kalau dan ku mayang Kita letak akhirat di belakang, kita dahulukan dunia di depan. Inilah problem kita sekarang. Problem umat akhir zaman meletakkan dunia di hadapan, akhirat di belakang. Semayang ni bukan sometimes. Semayang ni kena every time.
Semayang ni bukan part time. Dia memang rajin dia semayang. Ini kena semayang apa orang ini? Dekat lu. Subuh aku dah semayang 2 rakaat. Asak zuhur. Maghrib tu lah. Aduh, patut duk sikit-sikit semayang. Aku skip zuhur asar, aku pergi maghrib tu 3 rakaat. Yang asar zuhur isyak 4. Penat tu. Semayang penat. Tengok dia kata semayang ni lambat masa. You cepatlah, kita dah lambat ni kan, nak pergi shopping. Saya nak semayang zuhur. You ni semayang tu dah setengah jam. Ambil wuduk setengah jam, 2 sejam lah. Nanti tak done kita nak pergi shopping. You suka pergi last minute shopping. I tak suka lah nak bergelut dalam shopping kompleks tu. Tu kan tak I shopping 2-3 jam. Laki-laki pusing. Oh, kau shopping boleh 2-3 jam mana? Semayang sejam tak boleh. Sebab kita dahulukan dunia, kita letak akhirat di belakang. Itulah masalah kita sekarang. Dan setiap orang perlukan pengorbanan untuk berhijrah. Yang pertama, pengorbanan setiap ahli keluarga. Dalam keluarga, dalam institusi keluarga, ada ayah, ada ibu, ada suami, ada isteri, ada anak-anak. Mainkan peranan masing-masing. Anak-anak jangan ingat kita tak ada kuasa nak tegur ibu ayah. Tapi dengan berhikmah lah. Jangan dok ayah tak semayang kita pergi leku kepala dia. Oh, tu anak derhaka dah tu. Kadang-kadang ayah tak sayang. Yo. Ayah tu ada lemah jantung, mati ke mana tu? Kesian dia. Tegaklah ayah. Kita ni ayah, kita tak tahu mati bila ayah. Ayah mak tak? Tengah-tengah ayah dah tengok Smackdown, ayah mati. Ayah nak? Aku mayang sah. Ayah ni dah akan mengalah juga dengan anak-anak. Tengok ibu tak pakai tudung, baju ketat-ketat, kita tengok ketut-ketut. Bu panas tak sekarang? Panas lah ni sebab yang bu tak pakai tudung Ibu tahu tak? Panas di neraka tu kan lebih panas daripada dunia lah ibu. Dan ibu tahu tak, dia punya seringan-ringan azab di neraka tu bu, menggelegak otak kepala kita bu kalau kena haba dia. Ibu dia pun klik-klik mata. Saat-saat ibu nak cari tudung ayah kata tak beli lagi tudung tu, tak pakai lagi. Kita mainkan peranan. Suami tengok isteri tak semayang, tegak, jangan takut. Tegak elok-elok lah. You kalau you semayang, you dah memang cantik dah. You are very perfect for me. But if you solat, lagi-lagi perfect lah untuk You memang cantik, memang comel, muka lembut keibuan. Kalau you semayang lagi comel you. Pujuklah kau beli bunga lah. Nah you, kalau you nak bunga tak? Nak pergi mayang tu. Jangan pergi mayang lah. Macam nak ajak adik-adik kita umur 2-3 tahun semayang kan? Ke 9 lah 2-3 tahun adik kita semayang. Adik nak semayang tak? Adik nak hadiah tak? Nak. Kan adik kalau budak-budak kecil tu kan, dia jenis suka hadiah. Kalau adik nak hadiah, adik kena ikut cakap abang. Apa dia abang? Dia pergi semayang tu. Boleh. Dia pergi semayang. Allah pak. Udah 3 tahun semayang. Comel dah tengok. Allah pak. Sujud tu pokok dah dah. Dia tengok kiri kanan dia nak. Sujud tu tak apalah nak ajak kan. Abang adik dah semayang dah. Nah, helikopter control. Dia main dengan ayah kat luar. Pujuk dengan hikmah. Isteri kena tengok suami pemalas mayang, tegur elok. Bang handsome lah ini. Of course aku handsome hari ni. Tapi kalau bang semayang lagi handsome bang. Ya ke? Betul bang, percayalah cakap Kalau bang semayang lagi handsome tau. Okeylah aku pergi mayang lah. Dia pergi mayang tegak. Kita sebab dalam institusi keluarga ada peranan masing-masing. Kalau kita nak keluarga kita diberkati, jalankan peranan anda semua. Setiap masyarakat, kita juga setiap ahli masyarakat perlu saling tegak menegak. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jalankan konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam
masyarakat kita. Kalau kita tak amar makruf nahi mungkar, sampai bila kita nak bendung masalah sosial ini? Dan yang ketiga, hijrah itu persaudaraan. Inilah indahnya hijrah. Apabila kita berhijrah, kita akan merapatkan silaturahim sesama kita. Selama ni kita bertelagah, kita berhijrah daripada sikit aku dia suka mengumpat, kita berhijrah suka cerita baik orang. Minah, awak hantar dok bela semalam, aku tengok dia semayang malam. Ya Allah, untung suami dia. Bela ni pendengar yang kata aku dah aku puji hang. Kan? Kita hijrah daripada kita suka mengumpat orang kepada suka berbaik sesama insan. Agak indah macam tu. Taklah berkelai. Ni benda kecil-kecil ni, Allah berkelai, tarik rambut, tarik telinga. Benda kecil ya, berebut anak JKK. Aku punya dok, dia nak kat aku, dok berebut. Kalau kita berhijrah sesama kita semua, insya-Allah kita akan mendapati satu masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan keharmonian. Negara kita pun akan aman dan maju. Tak ada perang, tak ada bunuh, tak ada tembak, tak ada bom dan sebagainya. Baiklah. Setelah mereka tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Di mana Sa'ad ini telah berkata kepada Abdul Rahman, saya adalah orang yang paling kaya di kalangan golongan Ansar. Ni Sa'ad ni dua orang paling kaya dalam golongan Ansar. Oleh itu marilah kita bahagi dua harta yang saya miliki ini. Cuba tengok Sa'ad ini. Harta dia tu dia nak bahagi dua, tuan-tuan. Allah. Kalau dalam 10 orang seorang, kita boleh cari orang macam ni. Wiman, aku ni tak lama dah kuasa ni. Faham kan? Kuasa kubur sedang kubur memanggilku, rumah menghalauku. Aku lah ni pun dah umur 80 dah, harta banyak, rumah 3 tingkat, naik lift. Kereta Ferrari, Porsche. Aku tak tahu berapa dengan harta aku ni. Lo ni macam ni man, kita bahagi mah harta ha. Elok jom kita bahagi. Ni Sa'ad ni, dia bahagi harta dia. Saya juga mempunyai 2 orang isteri. Oh tuan-tuan, oleh itu pilihlah yang mana kamu suka. Satu tuan yang saya miliki ini, agar saya menceraikannya, dan setelah tamat iddahnya, maka tuan kahwinlah dengan dia. Tuan-tuan, orang semawa kahwin dengan isteri kita, tuan-tuan. Mau? No, man, aku dapat isteri ni, aku baikkan hang satu nak. Kita ni apa lagi, orang semawa. Orang mengantuk di sorong bantal. Mengantuk ni orang bagi bantal, tidur tu moyu, tidak mati. Saat ni dia ada isteri, 2 orang isteri. Hang pilih yang mana satu yang hang suka, nanti bila dah tamat iddahnya hang kahwin dengan dia. Saat ni tuan-tuan, Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah memberkati keluargamu dan hartamu. Saya tidak mahu itu semua, tetapi tunjukkanlah kepada saya di mana pasar kamu, untuk sama-sama saya berniaga dengan kamu. Riwayat Imam Bukhari. Abdul Rahman dia kata, saya tak mahu semua tu, saya tamat isteri, saya tamat harta, tapi tunjukkanlah ke aku mana kamu berniaga, dan kita boleh berniaga bersama-sama. Dan apabila Islam dijadikan pegangan utama, maka segala masalah dapat diselesaikan, termasuklah membuang perasaan dendam dan permusuhan serta hasad dengki sesama kita. Jadi sempena dengan ma'alah hijrah ini, marilah sama-sama kita berhijrah dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya berhijrah dalam segenap aspek, tetapi seluruh aspek dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak tengok negara kita aman makmur, kalau kita nak tengok anak-anak bangsa kita pada hari ini menjadi orang yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mulai saat ini marilah sama-sama kita berhijrah ke arah yang terbaik bagi menaikkan imej Langkawi. Yang mana orang sekarang kata Langkawi ini melahirkan pemuda-pemuda yang baik-baik. Kita tak mahu orang dengar kat telinga kita Langkawi melahirkan pembunuh, tak mahu. Kita tak mahu dengar orang pelancong kata Langkawi melahirkan pencuri, kita tak mahu. Tapi kita nak dengar Langkawi melahirkan satu ikon, Langkawi melahirkan satu bintang, yang mana bintang-bintang ini akan menaikkan imej Langkawi di persada dunia.
terutamanya dalam menegakkan syariat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya rasa sampai di situ saja kot. Idea pun dah habis. Jadi sempena dengan Ma'al Hijrah ini, kita buatlah satu transformasi yang jitu. 100% kita berubah kepada yang lebih baik untuk menjamin kita punya keamanan, untuk menjamin martabat Islam menjadi satu tunggak yang utama. Tuan-tuan dan puan-puan, kurangkanlah aktiviti dunia, tambahlah aktiviti akhirat, yang mana dia akan menjadi saham untuk kita apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, apabila kita berseorangan di dalam kubur, tidak ada orang yang membantu kita, hanya kita dengan amalan kita sahaja. Apabila kita dengan Allah di padang mahsyar, ibu tak dapat membantu anaknya, ayah juga tak dapat bantu anaknya, anak juga tak dapat bantu kedua ibu bapanya, pemimpin tak akan dapat membantu rakyatnya, rakyat juga tak mampu membantu pemimpinnya apabila kita di depan Allah. Yang boleh bantu kita adalah amalan dan juga syafaat kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan. Janganlah kita buat perkara-perkara walaupun sekecil dosa, kerana sekecil ini dia akan besar. Dia akan macam biji kacang lah. Dia akan besar. Kita mula-mula buat dosa kecil, tak mustahil suatu hari nanti kita akan buat dosa besar. Pada hari ini kita mencuri, tak mustahil pada suatu hari kita akan bunuh keluarga kita sendiri. Pada hari ini kita ambil rokok, tak mustahil masa depan nanti kita akan ambil dadah. Apabila dah ambil dadah, maka tak ada guna lagi kita hidup di dunia ini. Kita dengar isu yang mana penagih dadah membunuh ibu dan ayahnya, membunuh ahli keluarganya untuk mendapatkan duit nak beli dadah. Tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak-anak kita. Kita juga jaga diri kita sendiri. Di sekolah, kawanlah dengan rakan-rakan yang membawa kepada kebaikan kepada kita. Apabila kita dah menjadi, kita rasa iman kita dah memang kuat, kita bergaullah dengan rakan-rakan kita yang bermasalah. Kita dengan cara kita bergaul dengan mereka, kita akan rapat dengan mereka dan kita akan tahu masalah mereka. Seterusnya kita dapat mengubah mereka. Bukan kita mengubah mereka, tetapi itu adalah suntikan daripada Allah. Kita hanyalah menjalankan tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk membantu sesama kita. Mudah-mudahan hijrah pada tahun ini akan menjadi hijrah yang terbaik daripada hijrah sebelum ini. Berubahlah sebelum kita memejam mata buat selama-lamanya. Lakukanlah amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Tinggallah maksiat, tinggallah dosa, tinggallah kemungkaran, kerana dengan kemungkaran ini akan mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok baru-baru ni di Selangor, ribut taufan di Selangor. Di Pendang ribut juga. Berlaku dekat rumah kawan dengan senaduh saya. Dia yang post kat saya, dia kata di Pendang. Tuan-tuan cuba kita fikir balik, kenapa tahun ini bencana amat banyak di negara kita? MH370-nya, MH17-nya, dengan ribut taufannya. Di mana kesalahan kita? Mulai malam ini, marilah sama-sama kita cek diri kita sendiri, termasuk diri saya sendiri. Kita buatlah pembaharuan agar kita akan mendapat keselamatan dan kejayaan di dunia ini dan kejayaan di akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini akan memberikan manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Jadi saya rasa tak terlambat untuk mengucapkan salam Ma'al Hijrah daripada saya. Kita berhijrah dengan sebaik yang mungkin. Kita tinggallah maksiat. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Jadi saya rasa sampai di sini saja. Saya mohon maaf.
jika ada terkasar bahasa, jika saya ada terguris hati tuan-tuan dan perempuan, kerana yang baik itu adalah daripada Allah, yang tak baik juga daripada Allah, tetapi atas dasar kekurangan diri saya sendiri. Jadi saya rasa sampai di sini saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah pengajaran ataupun berikanlah kepada setiap mukmin itu tazkirah, peringatan, kerana peringatan itu amat berguna pada setiap mukmin. Baik, bagi meneruskan majlis, saya menjemput bendahari Masjid Al-Hana Kuah, Cikgu Talib, bagi meneruskan lagi majlis kita pada hari ini, pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya berusaha Tuan Imam Tuan Haji Nordin bin Osman, Tuan Haji Muhammad Zahir Saad, Naib Pengurusi Jawatankuasa Qaryah Masjid Al-Hana, para jawatankuasa, pengurusi-pengurusi imam, pengurusi-pengurusi atau imam surau-surau Qaryah Masjid Al-Hana, tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu, para pelajar, ya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai menyahut seruan hijrah bagi tahun 1436 ini, di mana yang disebutkan oleh Tuan Imam tadi, bahawa Masjid Al-Hana telah dianugerahkan sebagai masjid cemerlang negeri Kedah Darul Aman bagi tahun 1436 Hijriah. Dan kita mengharapkan juga surau-surau dalam Qaryah Kuah juga turut cemerlang bersama, kerana kecemerlangan itu menyokong aktiviti-aktiviti yang berjalan ataupun dilaksanakan di Masjid Al-Hana ini. Jadi sebagai tanda penghargaan, sokongan tuan-tuan, anak-anak Qaryah sekalian, di Masjid Al-Hana berbesar hati menyampaikan sumbangan keuangan berjumlah RM300 untuk sebuah surau, supaya dengan sedikit sumbangan ini tuan-tuan dapat teruskan aktiviti ataupun program-program bagi menyambut program Mahijrah yang berlangsung ini. Jadi saya harap dengan sedikit sumbangan ini, pihak tuan-tuan boleh teruskan aktiviti di surau masing-masing, insya-Allah. Untuk itu saya mempersilakan yang bahagia Tuan Haji Muhammad Zahir Saad untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan kepada surau-surau berkenaan. Silakan. Yang pertama, sumbangan kepada pasukan nasyid daripada Taska Al-Hana. Diminta ketua kumpulan atau guru pengiring kumpulan nasyid Taska Al-Hana. Ada ketua? Dia latih dia ke? Ada cikgu dia? Ada? Dijumpu juga wakil atau ketua kumpulan bagi kumpulan nasyid SK Langkawi. Bagi Kak Ayah. SK Langkawi. Ada Alif boleh. Kita jemput pengurusi atau imam-imam surau-surau Qaryah Kuah. Yang pertama kita persilakan pengurusi surau Kampung Penarak.
Ha? Bisa dikit. Boleh gulung. Oh, gulung. Dijemput wakil atau pengurusi daripada Surau Kampung Kastam. Dijemput pengurusi atau imam Surau Polis Merin Kuah. Polis Merin, sila. Dijemput pengurusi atau imam Masjid Al-Qadim. Masjid Al-Qadim. Masjid Al-Qadim. Ada wakil Masjid Al-Qadim? Dijemput pengurusi atau imam Surau Kampung Kuah. Kampung Kuah. Tengok ambil gambar. Dijemput pengurusi atau imam daripada Surau Taman Desa Permata. Taman Desa Permata. Ada? Taman Desa Permata atau wakil? Ada tak? Taman Desa Permata? Dijemput pengurusi atau imam Surau Taman Delima. Dijemput pengurusi atau imam Surau Padang Lunai. Surau Padang Lunai. Ada wakil? Surau Padang Lunai. Ana. Dijemput wakil daripada Surau Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri. Ada Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri minta wakil. Ada Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri? Ada wakil? Ada, tak ada? Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri ada? Tak ada, belajar tak ada. Kita minta wakil daripada Komplek Guru Kuah. Komplek Guru. Dijemput wakil daripada Taman Mawar. Taman Mawar. Tak silap Arun. Dia bila sampai balik? Dijemput wakil atau imam daripada Surau Taman Dahlia. Taman Dahlia. Jemput.
Ada wakil daripada Taman Dahlia? Ada Taman Dahlia? Ada. Dijemput wakil atau pengerusi Ibu Pejabat Polis Kuah. Ibu Pejabat Polis Kuah. Dijemput pengerusi atau imam surau Kampung Padang Lalang. Padang Lalang. Balik orang mana? Dijemput wakil daripada Masjid India Kuah. Masjid India, ada tak? Wakil daripada Masjid India Kuah? Ada? Akhir sekali kita persilakan wakil daripada MRSM Langkawi. Ada? Akhir sekali kita mempersilakan merupakan sumbangan khas kepada anak karya kita yang begitu committed tentang pengurusan masjid, khususnya Masjid Al-Qadim. Jadi kita sumbangkan sedikit sumbangan tanda penghargaan di atas pergumanan beliau sentiasa berada di masjid daripada dulu sehingga kini. Jadi kita harapkan perkhidmatan beliau diterima oleh Allah SWT. Dengan segala hormatnya dipersilakan wakil daripada Pak Langsahak ataupun Ishak Ahmad, dipersilakan. Sebagai tanda kenangan kepada penceramah kita pada malam ini, saya bagi pihak Masjid Lahana mempersilakan Yang Bahagia Adik Muhammad Syazwan bin Rosli untuk menerima sedikit cenderahati daripada Masjid Lahana. Dipersilakan. Jadi sekian saja majlis kita pada malam ini. Saya bagi pihak Masjid Lahana mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan pada tuan-tuan, pada ibu-ibu, bapa-bapa serta anak-anak sekolah sekalian di atas sumbangan serta kerjasama tuan-tuan bagi memeriahkan program kita pada malam ini.